Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita. Apa kata, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini. Di mana pada sesi kali ini, cikgu akan mulakan untuk bab 3 iaitu mengenai Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Ini merupakan daripada tajuk tingkatan 5. Dan pada sesi kali ini, cikgu akan terangkan mengenai 3.1 iaitu tentang latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat kepada latar belakang pemerintahan beraja di negara kita. Menyentuh mengenai sistem pemerintahan beraja ini, cikgu akan sentuh mengenai sistem pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. Kemudiannya kita akan lihat pula pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Maksudnya ini semasa pendudukan British. Kemudiannya kita akan lihat pula sistem pemerintahan beraja kita semasa pendudukan Jepun. Kemudian kita akan lihat pula selepas Perang Dunia Kedua, bermaksud di sini kembali kepada semasa penjajahan British, dan akhir sekali kita akan lihat sistem pemerintahan beraja kita selepas merdeka. Di sini kita akan lihat di mana kita pada waktu ini mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Yang pertamanya, cikgu akan sentuh dahulu mengenai sistem pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. Semasa Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Di sini kita lihat di mana raja berkuasa mutlak. Bila kita kata raja berkuasa mutlak, bermaksud semua kuasa pemerintahan sama ada dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman terletak di tangan raja. Dan pemerintahannya berdasarkan undang-undang, iaitu kita ada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dengan adanya undang-undang ini telah membuktikan kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan sudah pun ada semasa Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam di mana raja sebagai ketua agama Islam. Selain itu, Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai pengaruh yang besar terutamanya dalam membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu. Kesultanan Melayu ni kita lihat merujuk kepada kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka. Tak kiralah sama ada keturunan ke, naungan ataupun tanah jajahan. Secara tradisinya, umumnya, Raja Melayu pada waktu ini dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan juga ketua agama. Dan Raja Melayu bertanggungjawab untuk mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan. Jadi di sini kita lihat keabsahan semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi, semasa Kesultanan Melayu Melaka ini memperlihatkan kepada kita bahawa sistem pemerintahan beraja ini sangat kukuh. Kemudian kita lihat pula yang kedua iaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua ini kita memperlihatkan di mana berlakunya perluasan pengaruh British. Di sini, pemerintahan beraja mula menjadi penghalang yang menyukarkan penjajahan British. British hanya sekadar memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan Raja-Raja Melayu telah memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan melalui perjanjian ataupun surat pengisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi kita lihat di sini di mana apabila British mula campur tangan, Raja-Raja Melayu mula memerintah dengan adanya pegawai British di dalam pentadbiran tempatan. Kita lihat kepada negeri-negeri Melayu bersekutu dahulu. Dalam negeri-negeri Melayu bersekutu, British telah mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Walau bagaimanapun, Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat dan Raja-Raja Melayu ini dikehendaki untuk menerima nasihat daripada pegawai British iaitu resident. Dan bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni kita lihat kedudukan raja yang memerintah lebih kukuh berbanding dengan negeri Melayu bersekutu.
British pula telah menempatkan penasihat British. Jadi kita lihat di sini di mana di negeri-negeri Melayu bersekutu adanya resident British. Manakala di negeri Melayu tidak bersekutu, kita ada penasihat British. Dan pentadbiran negeri masih lagi dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik raja. Ini untuk negeri Melayu tidak bersekutu. Kita lihat pula dari segi penggubalan undang-undang. Terdapat dua undang-undang di sini iaitu yang pertamanya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan yang keduanya Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911. Apa kepentingan kedua-dua undang-undang ini? Undang-undang ni sangat penting ya, di mana dengan adanya undang-undang ni telah dapat menghalang perluasan pengaruh British dan seterusnya dapat mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi dengan ada undang-undang ni, jadi kepentingannya adalah ia telah dapat menghalang pengaruh British ataupun ia juga telah dapat mengekalkan kedaulatan negeri tersebut. Jadi ini kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua dan kita lihat pula semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, bagaimana keadaan Raja-Raja Melayu? Pada waktu ni, Raja-Raja Melayu telah diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Malah Raja-Raja Melayu ini memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Maksudnya dia memperoleh pendapatan semasa samalah seperti zaman British dahulu. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Dan di sini juga kita akan dapat melihatlah di mana kedudukan Raja-Raja Melayu ini telah diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Jadi di sini kita lihatlah kedudukan Raja-Raja Melayu semasa pendudukan Jepun di mana hanya diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan juga Raja-Raja Melayu ini berada di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Okey, so sekarang selepas pendudukan Jepun, kita lihat pula selepas Perang Dunia Kedua. Okey, dalam Perang Dunia Kedua ini, kita akan lihat balik kepada penjajahan British. Di mana selepas Perang Dunia Kedua, British telah menubuhkan Malayan Union pada tahun 1946. Di sini di mana di dalam Malayan Union ini telah membawa kepada kedudukan raja tercabar. Di mana di sini pemerintahan beraja dicabar dengan pengenalan Malayan Union. Kenapa kita kata pemerintahan beraja dicabar? Ini disebabkan oleh Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan mula diambil alih oleh Raja England. Bermaksudnya di sini, Raja Melayu hilang kuasa. Dan British juga akan memerintah Melayu Union secara langsung melalui Gubernur. Bermaksud di sinilah yang menjadi ketua dalam pentadbiran sekarang ialah Gubernur, bukan lagi Raja Melayu. Walau bagaimanapun, kita lihat di sini di mana Malayan Union kemudiannya gagal diteruskan dan kemudiannya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa pula Malayan Union ini gagal diteruskan? Ini disebabkan oleh kesepakatan Raja Melayu menentang Malayan Union. Malah Raja-Raja Melayu ini juga mendapat sokongan daripada orang Melayu dalam menentang Malayan Union. Oleh sebab itu kita lihat Melayu Union telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita lihatlah adanya Persekutuan Tanah Melayu 1948 bagi menggantikan Malayan Union 1946. Jadi di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, kedudukan Raja-Raja Melayu dikembalikan. Malah undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing. Selain daripada itu, melalui Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga telah mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Jadi di sini kita lihatlah antara Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah memperlihatkan di mana kedudukan Raja-Raja Melayu di sini telah dikembalikan oleh British. Kemudian kita lihat pula selepas merdeka.
Selepas merdeka, kita telah mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di mana di sini kita lihat kemerdekaan negara kita adalah melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Malah, sistem pemerintahan beraja diteruskan selepas merdeka. Namun, walau bagaimanapun, sistem pemerintahan beraja kita dibuat pindaan yang sesuai dengan konsep demokrasi. Pada waktu ini, jawatan yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan dalam sistem pemerintahan negara kita, di mana yang di-Pertuan Agong ini dipilih daripada 9 negeri-negeri Melayu yang mempunyai raja ataupun sultan. Dan yang di-Pertuan Agong ini merupakan ketua utama negara kita dan kuasanya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini telah mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi dan juga rakyat juga berhak untuk memilih wakil melalui pilihan raya dalam membentuk kerajaan. Jadi ini kita lihatlah di mana kita telah mengiktiraf kedudukan raja kita sebagai pemerintah tertinggi negara yang pertama, dan yang keduanya melalui raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, rakyat juga berhak untuk memilih wakil melalui pilihan raya dalam membentuk kerajaan. Jadi ini kita kata selepas merdeka, iaitu sistem pemerintahan negara kita ialah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kesimpulannya, apa yang dapat cikgu simpulkan di sini, sistem pemerintahan beraja kita merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya hingga ke hari ini. Ini kita dapat lihat di mana sistem pemerintahan beraja kita semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita akan lihat semasa zaman pendudukan British dan juga Jepun, dan kemudiannya hinggalah kita mencapai kemerdekaan dan pemerintahan negara kita pada hari ini yang kita masih menggunakan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Malah, pemerintahan beraja ini merupakan punca ataupun identiti kedaulatan negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu untuk mempertahankan sistem pemerintahan beraja kita. Kenapa di sini penting untuk kita mempertahankan sistem pemerintahan beraja? Ini kerana sistem pemerintahan beraja merupakan tonggak kepada kestabilan negara kita. Malah, sistem pemerintahan beraja juga merupakan teras perpaduan kita dan yang seterusnya akan membawa kepada kemakmuran negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati dan mempertahankan sistem pemerintahan beraja di negara kita. Cikgu harap apa yang cikgu cuba sampaikan di sini kamu dapat manfaat dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. So, cikgu berhenti dahulu di sini. Sekian, terima kasih. Bye.